Hari ini saya akan menunjukkan kepada anda sebuah filem pengembaraan, drama, romantik dari tahun 2000, bertajuk The Beach. Richard tiba di Thailand mencari sesuatu yang lebih menarik. Dia tinggal di sebuah hotel yang usang dan apabila dia tidak dapat masuk ke dalam biliknya, seorang gadis, Francois, yang tinggal di bilik sebelah dengan teman lelakinya Etienne, membantunya keluar. Semasa dia berbaring di atas katil, dia mendengar mereka melakukan perniagaan melalui dinding nipis. Kemudian dia diganggu oleh seorang lelaki gila dari bilik lain, Duffy. Dia memberitahu Richard tentang pantai terpencil di Pulau Terlarang yang rahsia. Dia tidak percaya tempat seperti itu wujud, tetapi apabila dia kembali keesokan harinya, dia menjumpai peta disematkan ke pintunya. Dia pergi untuk memeriksa Duffy, tetapi mendapati bahawa dia telah mengambil nyawanya sendiri. Selepas bercakap dengan polis, dia menunjukkan peta jirannya dan memberitahu mereka tentang pulau rahsia. Mereka semua kelihatan teruja untuk pergi ke tempat yang tiada pelancong dan Etienne memikirkan logistiknya. Mereka mengembara 500 batu dalam satu hari dan berakhir di pantai di suatu tempat. Etienne menegaskan bahawa pulau itu adalah taman negara dan terlarang, tetapi mereka boleh sampai ke pulau berhampiran dan berenang dari sana. Sekali lagi, Richard tidak boleh masuk ke dalam biliknya kerana kali ini dia kehilangan kuncinya, tetapi dua orang peluncur di sebelahnya menjemputnya untuk menyertai mereka. Mereka bercakap tentang pulau mitos dengan pantai yang sempurna dengan pasir putih tulen dan kristal air yang jernih, tetapi fikir ia hanya mitos bandar. Sebelum Richard meneruskan perjalanannya keesokan harinya, dia meninggalkan mereka satu salinan peta. Mereka menaiki bot. Sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih. Ke destinasi kedua hingga terakhir dan berkemah sepanjang malam. Richard dikejutkan oleh Francois mengambil gambar langit malam. Dia mengatakan bahawa mungkin ada planet seperti mereka di suatu tempat di alam semesta yang tidak terhingga. Dengan versi lain mereka bergambar semula. Dia berkata ia adalah omong kosong biasa orang Amerika yang selalu berkata kepada gadis Perancis untuk tidur dengan mereka. Keesokan harinya, ketiga-tiga mereka cuba menganggarkan jarak mereka perlu berenang, memikirkan mereka tidak akan berjaya jika terlalu jauh, tetapi Richard berseru, jika kita tidak mencuba, kita tidak akan pernah tahu, dan dengan teruja melompat masuk. Setelah lama berenang, mereka akhirnya sampai ke pantai. Mereka menuju ke pedalaman dan mencari ladang rami yang besar. Richard melihat seekor monyet diikat dengan tali pada seorang lelaki yang sedang tidur dengan AK-47. Monyet membangunkannya dan ketiga-tiganya bersembunyi di padang. Sekumpulan pengawal lain muncul dan mula mencari mereka. Monyet itu menemui mereka, tetapi Richard menyemburkannya dengan air dan mereka berjaya keluar tanpa disedari. Selepas ini, pasangan itu mula berfikir dua kali, tetapi Richard bertekad untuk mencari syurga di bumi, maka mereka mengikutinya. Kumpulan itu menuju ke hilir dan sampai ke air terjun di atas tebing besar. Kanak-kanak lelaki bertengkar tentang cara untuk turun, tetapi Francois hanya melompat dan menggalakkan yang lain, jadi mereka mengikuti tidak lama kemudian. Mereka bersorak dan menjerit kerana pengalaman yang menggembirakan, tetapi tiba-tiba diganggu oleh seorang lelaki bernama Keati, bertepuk tangan. Dia berkata dia mengambil masa sejam untuk mengumpulkan keberanian untuk melompat. Dia kemudian membawa mereka ke kampung. Mereka menjangkakan beberapa pengembara yang lalu lalang tinggal di gua, tetapi menemui komuniti yang berkembang maju yang sebenarnya tinggal di sini untuk jangka masa panjang dan menyedari mereka tidak dijemput pun. Mereka dibawa kepada ketua masyarakat, Sal, dan menunjukkan peta yang dibuat Duffy. Dia memberitahu mereka bahawa Duffy adalah salah seorang pengasas komuniti itu, tetapi dia menjadi gila. Dia menjelaskan bahawa mereka menghargai privasi mereka dan bertanya sama ada mereka membuat peta untuk orang lain. Mereka semua menafikannya dan dia kelihatan berpuas hati dan membakar peta. Ketiga-tiga mereka dibawa ke pantai di lagun dengan air biru jernih, diselubungi oleh tebing. Mereka menikmati keindahannya, teruja kerana mereka sebenarnya telah sampai ke destinasi mereka dan ia adalah ajaib seperti yang digambarkan. Petang itu ketika mereka sedang berehat, Richard merasakan bahawa dia akhirnya telah menemui tempat di mana dia milik. Keesokan harinya, Sal menerangkan cara komuniti itu berfungsi. Mereka menanam makanan sendiri dan membina rumah sendiri dan hampir berdikari. Mereka hanya perlu berlayar kembali ke tamadun sekali sekala untuk berdagang dengan rumput.
nasi. Ia telah bersetuju dengan petani di seberang pulau itu bahawa mereka tidak akan terganggu selagi lebih ramai orang tidak datang ke pulau itu dan rami mereka tidak dicuri, jadi mereka tumbuh sendiri. 3 orang Sweden itu mengajar mereka memancing lembing dan Richard memahaminya dengan cepat. Komuniti mempunyai pelbagai aktiviti sukan dan riadah untuk semua citarasa. Satu-satunya orang yang Richard tidak suka ialah teman lelaki Sal Bucks, tukang kayu mereka, kerana dia mengejek Richard kerana menjadi pemuat bebas. Masyarakat mempunyai tradisi untuk ahli yang terakhir tiba untuk tatu seterusnya. Ia benar-benar syurga, tetapi ada sesuatu yang lain yang dia inginkan. Suatu hari, ketika Richard merenung, Francois Cathy muncul dan memberitahunya semua sebabnya dia tidak boleh bersamanya. Tidak lama selepas itu, salah seorang lelaki berkata dia ingin pergi ke Tanah Besar untuk berjumpa Dr. Gigi, tetapi Sal menafikannya. Richard memahami bahawa kadang-kadang orang terpaksa menanggung sedikit kesakitan untuk mengekalkannya rahsia. Mereka mencabut giginya dengan tang. Malam itu, Francois mengajak Richard berjalan-jalan di pantai. Dia mengaku bahawa dia sangat menyukai lelaki itu, tetapi suka untuk dia meluangkan masa bersamanya dia kerana dia bersama Etienne. Mereka pergi berenang di dalam air yang bercahaya dan mula bermesra. Mereka berjanji antara satu sama lain untuk merahsiakannya. Tidak lama kemudian, Etienne berhadapan dengan Richard tentang hubungannya dengan teman wanitanya. Dia cuba bermain bodoh tetapi Etienne berkata semua orang sudah tahu mengenainya. Walaupun dia patah hati, dia menyatakan dengan jelas bahawa dia tidak akan menghalang mereka kerana dia hanya mahu dia bahagia walaupun bersama Richard. Pada satu hari ini hujan lebat. Christo menjelaskan bahawa suka untuk menangkap ikan kerana jarak penglihatan yang lemah. Hujan boleh berlarutan berminggu-minggu dan kadangkala mereka berasa sangat lapar. Richard memutuskan untuk mencuba nasib, mengambil peralatan Christo dan berenang keluar ke lagun. Apabila dia menoleh, dia melihat ahli lain panik, tetapi tidak dapat mendengar mereka. Dia kemudian melihat sirip ikan hiu dan mula berenang ke pantai, tetapi jerung itu mengejar selepas dia. Adegan itu kembali ke rumah komuniti dan dia menceritakan bagaimana dia berjaya mengatasi jerung. Semua orang bersorak kepadanya, tetapi Bucks tidak kagum kerana ia hanyalah anak jerung. Richard meletakkan dia di tempatnya walaupun dan mereka pergi tidur. Beberapa ketika kemudian, Sal memberitahu masyarakat bahawa beras mereka telah dicemari oleh E. coli, yang bermaksud bahawa seseorang perlu pergi ke Tanah Besar untuk perjalanan membeli belah. Atas sebab tertentu, tiada siapa yang menawarkan diri jadi dia meminta Richard menemaninya. Dia kelihatan teragak-agak, tetapi dia tidak benar-benar diberi pilihan. Satu demi satu, ahli memberinya senarai membeli belah mereka, yang terdiri terutamanya daripada makanan ringan, bateri, dan barangan kebersihan, tetapi juga banyak perkara lain yang mereka tidak boleh datang ke sini. Akhir sekali, Bucks muncul, mencengkam dia dengan bola, dan memberitahu dia untuk menjaga tangannya sendiri dan Richard kecil, dalam seluarnya. Dia telah menantikan penghawa dingin dan bir sejuk, tetapi apabila mereka tiba di sana dia teringat semua sebab dia nak pergi dulu. Dia juga faham mengapa Sal berusaha keras untuk merahsiakan pantai kerana jika mereka tidak, ia tidak lama lagi akan berubah menjadi ini. Selepas mereka selesai membeli belah, dia dan Sal duduk di sebuah pub. Mereka diganggu oleh lelaki surfer dan teman wanita mereka. Richard diperkenalkan sebagai lelaki dengan peta dan Sal mendengarnya. Kumpulan peluncur kelihatan sangat teruja untuk melawat pulau itu, jadi Richard memberitahu mereka bahawa peta adalah palsu dan pantai tidak wujud. Mereka tidak mempercayainya, menyangka dia hanya bertahan dengan mereka. Ini menimbulkan kemarahan Richard, jadi dia menyela mereka. Selepas itu, Sal bertanya sama ada dia membuat mereka salinan peta, tetapi Richard tidak mahu mengaku, mengatakan bahawa dia hanya menyebut ke mana dia pergi dan mereka hanya melihatnya sekali. Dia menghela nafas lega, memikirkan mereka tidak ada dalam diri mereka untuk sampai ke sana tanpa peta. Sal menjelaskan bahawa dia akan merahsiakannya, pergi bermain kolam dengan rakan dan mengarahkan Richard untuk memanaskan katil. Kemudian, mereka melakukan beberapa latihan yoga pasangan. Ia adalah bayaran untuk dia berdiam diri dan tiket pulang ke pulau itu. Apabila mereka kembali, Richard menghulurkan semua pesanan kepada ahli yang berterima kasih. Dia membawa Francois kamera pakai buang, tetapi dia bertanya sama ada apa-apa berlaku pada beras lari, sebab orang ramai cakap Sal tertarik dengan dia.
Tidak mahu merosakkan masa ini, Richard berjanji kepadanya bahawa tiada apa yang berlaku dan mereka kembali kepada normal. Francois mengambil gambar kumpulan itu. Suatu hari, ketika Richard sedang berbaring di buaian bermain permainan, dia mendengar jeritan panik. Apabila dia pergi keluar, dia mendapati bahawa orang Sweden telah mengalami serangan jerum. Salah seorang daripada mereka kehilangan ketulan kakinya dan mengalami luka gigitan pada batang tubuhnya. Dia mengikuti jejak ke pantai dan menemui Kristo dengan gigitan di kakinya, tercungap-cungap. Sakit, dia dibawa masuk, di mana Sal menawarkan untuk membawanya ke hospital selagi dia tidak mendedahkan lokasi mereka. Dia merayu agar mereka membawa bantuan ke sini, kerana dia kini takut dan tidak mahu untuk pergi ke mana-mana berhampirannya. Sal menafikan permintaannya dan memberitahunya sama ada pergi atau tinggal di sini dan mengambil peluangnya. Ahli-ahli memberi penghormatan kepada rakan Kristo dan mengebumikannya. Selepas pengebumian, mereka cuba kembali seperti biasa, tetapi tangisan Kristo yang menyakitkan menggemparkan kumpulan itu. Richard memikirkan bahawa selepas tragedi besar, seseorang harus sama ada pulih atau mati supaya semua orang boleh katakan anda seorang lelaki yang baik dan teruskan. Ia adalah melepak di antara yang benar-benar menjengkelkan orang. Kumpulan itu memutuskan untuk membawa Kristo ke kemah di dalam hutan, mengabaikan rayuan Etienne. Tidak lama kemudian, masyarakat kembali normal. Di luar pandangan, di luar fikiran. Beberapa ketika kemudian, Sal membawa Richard ke seberang pulau dan menunjukkan kepadanya pelayar memegang peta. Dia mengulangi bahawa petani memberitahu mereka tidak lagi orang, tetapi sekarang ia kelihatan seperti mereka sedang mengedarkan pemandu pelancong. Sal berang dan mengarahkan dia untuk berada di sini setiap hari sehingga mereka tiba untuk menolak mereka dan dapatkan peta. Richard menunjukkan bahawa mereka boleh berada di sana selama berminggu-minggu, tetapi dia tidak peduli. Malam itu, Francois datang dan menamparnya. Sal memberitahu semua orang apa yang berlaku dalam perjalanan mereka. Dia tahu perkara itu akan berlaku, tetapi dia tetap kecewa. Semakin hari berlalu, dia mencari cara baru untuk menghiburkan dirinya. Dia mula menyelinap di sekeliling petani dan memerhatikan aktiviti harian mereka. Dia berpura-pura berada dalam permainan video. Semakin lama dia berjauhan dengan masyarakat, semakin kurang dia merindui mereka. Dia menemui pemain baru, walaupun mereka belum mengetahuinya. Dia mula bermain-main dengan petani. Hutan adalah wilayahnya, misi untuk mendapatkan semula peta petani adalah pembelanya dan pelayar adalah penceroboh. Dia perlahan-lahan mula hilang kewarasan dan mendapat penglihatan tentang Duffy. Suatu hari Keati datang untuk memeriksa dia dan mendapati dia benar-benar keluar darinya. Dia memberitahu Richard untuk menarik diri kerana dia tidak boleh terus berlari di dalam gelap, tidak bercakap dengan sesiapa. Bagaimanapun, dia tidak sampai kepada Richard. Dia mula membuat perangkap di dalam hutan, masih mempunyai penglihatan tentang Duffy. Duffy memimpin, menunjukkan kepadanya kebenaran. Richard tidak akan mengecewakannya. Dia mula menyelinap di sekitar rumah petani, menyentuh senjata mereka semasa mereka tidur. Dia mengambil salah satu ikat kepala lelaki itu. Hari telah tiba, para peselancar menghampiri di atas rakit dan tidak lama kemudian sampai ke pantai. Richard memerhati setiap pergerakan mereka. Apabila mereka tiba di ladang rami, mereka fikir mereka berada di syurga dan mula menari dan menyanyi. Ini menarik perhatian pengawal, yang mendekati dengan senjata yang ditarik. Mereka melihat pengawal dan memberitahu mereka bahawa ia adalah satu kesilapan datang ke sini dan mereka akan pergi serta-merta. Apabila itu tidak berjaya, mereka menawarkan wang kepada mereka. Keadaan bertambah buruk dan apabila seorang pelayar menghampiri salah seorang petani, dia menarik pencetus. Panik berlaku dan dua lagi ditembak, meninggalkan hanya satu gadis. Richard mendapat kedudukan dan mendesis kepadanya sebaik sahaja dia sampai di hujung padang. Ini menyebabkan Richard terhenti seketika dan akhirnya dia kelihatan kembali ke realiti. Salah seorang petani mengejarnya, tetapi terperangkap dalam perangkap. Richard sampai ke air terjun. Oh, ada graviti. Richard sampai ke kem di mana mereka meraihkan 6 tahun tinggal di sini. Sal membuat roti bakar untuk beberapa tahun lagi yang akan datang. Ketika Richard mengintai dalam bayang-bayang, dia tidak ingat orang yang dia pernah dan fikirkan dia tidak akan menemuinya lagi selagi dia tinggal di pulau ini. Dia memintas Francois dan cuba memujuknya untuk pergi bersamanya.
Dia membawanya ke kemah dan Richard cuba meyakinkan mereka bertiga untuk pergi, tetapi Etienne tidak boleh meninggalkan Christo di sini. Dia mempunyai gangren di kakinya dan ia merebak. Sementara itu parti itu berjalan dengan sukar. Richard memberitahu mereka untuk menunggunya di bot yang membayangkan bahawa dia akan menjaga situasi Christo. Mereka lari, tetapi petani memintas mereka. Richard mengeluarkan Christo daripada kesengsaraannya. Dia menderita kerana mereka enggan membiarkan apa-apa merosakkan keseronokan mereka. Apabila Richard meninggalkan kemah dia tersingkir. Pesta itu diganggu oleh petani. Petani senior itu menjelaskan kekecewaannya tentang lebih ramai orang datang ke sini dengan peta, mengancam rezeki dan kemampuannya menghantar wang kepada keluarganya. Dia mengarahkan mereka meninggalkan pulau itu dan semua orang tetapi Sal bersetuju. Richard cuba meyakinkannya, tetapi dia menjerit kepadanya supaya diam kerana ini semua salahnya bagaimanapun. Petani itu menyedari bahawa dialah yang menyelinap, bermain dengan senjata mereka, dan juga memimpin orang baru di sini. Dia menyerahkan kepada Sal sebuah revolver dengan sebutir peluru dan memberinya pilihan untuk tinggal jika dia membunuh Richard. Pepijat memautnya ke tiang. Richard memohon belas kasihan, tetapi Sal berazam. Dia mengatakan bahawa tidak seperti Christo, kali ini semua orang akan melihat apa yang diperlukan untuk mengekalkannya syurga pergi. Dia berkata mereka boleh menerimanya dan menarik picu, tetapi ia kosong. Richard mula ketawa. Petani senior itu menyeringai apabila masyarakat runtuh dan ahlinya pergi. Semua orang kecuali Sal pergi menaiki rakit dan kembali ke kehidupan biasa mereka. Richard berada di kafe internet menyemak emailnya dan mencari foto kumpulan daripada Francois. Syurga bukanlah tempat yang anda pergi, tetapi seketika dalam hidup apabila anda merasakan anda adalah milik. Sebaik sahaja anda menemuinya, ia kekal selama-lamanya. Tamat. Terima kasih kerana menonton. Langgan jika anda ingin melihat lebih banyak video seperti ini. Sila like dan subscribe channel kami. Sila layari peti deskripsi channel ini untuk beri sokongan anda. Untuk tonton filem-filem lain sila lawat playlist channel kami. Terima kasih.